juga penekanan Islam tadi terhadap institusi kekuasaan yang mana tersebut pada sebuah di antara bentuk pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tahun dan dan juga di Madinah. Di antara agendanya ialah memberikan fokus kepada pembangunan institusi kekuasaan. Dan waktu ini adalah suatu yang penting dalam Islam. Kalau si waktu ini memang mampu masyarakat yang betul-betul juga akan binasa dan bincang masyarakat tadi sebab si kekuasaan itu dan cuma nanti setelah yang rapuh sebagai maka adalah generasi-generasi tadi yang bermasalah. Jadi di antara yang disebutkan oleh agama tadi, yang pertama perintah supaya berkahwin, yang keduanya ialah Islam tadi mensyariatkan hak suami isteri, meletakkan tanggungjawab dan hak suami dan isteri. Yang ketiga yang kita sentuh pada malam ini ialah Islam mensyariatkan hak anak dan ibu bapa. Jadi Islam ini telah mewajibkan kepada siapa? Ibu bapa. Wajibkan tadi dengan beberapa kewajipan terhadap anak-anak. Maknanya perkara yang wajib tidak boleh tidak kita dilaksanakan. Karena selama ia ini merupakan amanah daripada Allah SWT. Bagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu Allah wa rasul. Wa takhunu amanatakum. Itu ya. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah yang diberikan oleh Rasul. Wala takhunu amanatakum, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepada kamu. Dan tahu, agar kamu tahu bahwa itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Yang disebut dalam hadis Nabi kata apa? Antum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu para suami tadi, kamu mengambil perempuan tadi sebagai isteri kamu tadi sebagai amanah. Karena amanah ini benda yang diberikan kepercayaan. Itu ya. Kepada kita sebagai suami, bagaimana kita nak melaksanakan amanah tadi. Begitu juga anak-anak kita ini amanah juga. Karena amanah yang Allah SWT berikan, itu dia. Bagaimana kewajiban tadi yang Allah perintahkan. Maka kita yang belajar tadi, kita diberikan maklumat, panduan tentang perkara yang tidak boleh tidak, yang mewajibkan tadi kepada ibu bapa, kita kena laksanakan. Itu tugas kita. Karena tugas kita itu. Kalau kita abaikan, itu yang Allah kata, apa dia? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun. Sesungguhnya pasangan kamu tadi, isteri kamu ataupun suami tadi dan juga anak-anak tadi boleh menjadi musuh kepada kamu. Ya, musuh tadi lagu mana? Yang menyekat kita untuk membuat kebaikan yang menyelamatkan kita di akhirat. Dunia tak apa. Tapi dunia pun boleh berkelahi dengan suami isteri. Jadi musuh. Dulu kahwin suami isteri. Bila dah ada kek-kek jadi musuh. Bercelah-belah. Musuh. Nak kita boleh berlaku. Jadi ini Allah SWT ingatkan kepada kita. Maka di antara hak tadi, kewajiban kita sebagai bapa tadi ialah memberikan perbelanjaan nafkah. Nafkah belanja. Maka siapa dia? Ayah. Jadi ayah tadi sebagaimana firman Allah Taala, kata fa in arda'na lakum, itu dia fa'atuhunna ujurahum. Kemudian jika mereka tadi menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Maknanya mereka tadi kepada siapa? Mereka yang menjalankan tugas kita tadi, menyusukan anak kita tadi kepada perempuan lain. Kepada perempuan lain, maka upah dia tadi siapa dia? Ayah. Sebab itu dalam hukum agama yang kita belajar dalam sirah, yang kita ingat mungkin dalam suasana, sebab kita nak tengok sirah tadi. Apa dia? Ibu susuan. Hukum anak susuan. Lagu mana?
yang kita diberikan kefahaman kepada kita oleh agama hukum anak susuan. Nanti kita ada sebut. Jadi Allah mewajibkan bayar upah kepada ibu yang menyusu sebagai nafkah kepada anak itu. Ya, sebab itu kita kata tadi, ya, kita tadi, suami tadi, ya, nak menyusukan anak kita, isteri kita tadi, suami ya, tanggungjawab, ya, nak kena beri kita ya, makan minum itu ya. Sebab makan minum dan proses tadi untuk ya, susu tadi untuk dibekalkan kepada anak tadi. Kalau ibu tadi tak boleh nak susukan, dia boleh mengubah pada orang lain, perempuan lain yang solehah untuk menyusukan anak dia tadi. Dia kena bayar. Ya, itu dia ubah. Sebab apa? Sebab susuan ni ialah makanan bayi tadi. Ya, makanan bayi. Sebab itu kalau mana-mana perempuan yang ingin menyusukan anak saudara dia tu, ya, ataupun anak orang lain ada sebab-sebab yang tertentu, maka dia kena minta izin kepada suami. Sebab apa? Itu hak suami. Ya, susuan ni nak kita hak suami kena minta izin tu tak boleh. Sebab apa? Sebab benda ni dia bagi ni makanan untuk bayi. Ya, itu Islam ajar kepada kita. Ada dalam kita berumah tangga kita. Jadi nafkah ni akan kita bincangkan. Dia ada topik yang khusus dalam bab nafkah. Itu dia nafkah apa? Usul kepada furu', furu' kepada usul. Nafkah suami kepada isteri, nafkah seorang suami terhadap anak-anak dia, dan nafkah suami nakitanya kepada siapa? Kepada keperluan barang yang dia miliki. Dalam kitab tu ada. Ya, semua saya sebutkan itu dah. Perbincangan dia macam kita kata nafkah anak-anak kita ni sampai umur berapa Ustaz kita nak beri nafkah kerajaan kepada anak-anak kita. Ya, anak lelaki, anak perempuan sampai dia dah kahwin pula kita beri nafkah dah. Islam itu. Ya, sampai bila waktu dia Islam tunduk dengan kewajipan tadi. Itu dia. Sama ada kita bersama dengan isteri kita dalam keadaan biasa ataupun ketika berlaku perceraian. Ya, bagaimana siapa yang nak beri nafkah kepada anak sedangkan hubungan suami isteri tadi tidak berpisah. Ya, kemudian beri nafkah pula ketika mana nak ceritanya berlaku perceraian, itu dipanggil nafkah edah. Jadi ini semua maklumat-maklumat ni agama yang berikan kepada kita. Ya, supaya kita tahu laksanakan tanggungjawab kita tadi, tugas kita di atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amanah. Ya, sebab itu perkahwinan ini adalah ibadat. Bukan suka-suka, bukan orang kata ada tujuan. Perkahwinan ini adalah merupakan ibadat. Ya, sebab dalam ibadat yang kita itu dilatih kita tadbirul manzil. Orang yang berkahwin ni dia akan melalui satu proses tarbiyah. Apa dia? Bagaimana dia nak menguruskan rumah tangga tadi. Ya, berkahwin dari suami isteri bagaimana tanggungjawab dia nak menguruskan. Itu dia. Ya, daripada tanggungjawab dia tadi, dia ada pak mentua, ada mak mentua, keluarga belah suami dia. Itu dia. Kita tanggungjawab dia pula dengan suami dia dengan anak-anak dia. Kemudian dia pula nak kita tanggungjawab dia dengan kerjaya dia. Bagaimana? Ya, semua ni berlaku dalam hidup kita. Dan kita. Sebab itu bila kita berkahwin tadi, kita kena tahu kalau ni sebab apa. Sebab ada kadang-kadang berlaku nak kita dengan sebab kerjaya tadi, dia mengabaikan kewajipan dia, tanggungjawab dia sebagai isteri. Akhirnya suami tak cerai. Kahwin pun nak cerita macam tak ada isteri. Isteri sibuk nak cerita pergi syuting, tak balik-balik nak cerita kan. Ya, akhirnya suami tadi senang dia kata kalau jadi kita berpisah senang. Ya, sebab apa? Sebab kita lah. Suami pun dia tu tidak tak kahwin pun nak cerita kan, tak balik-balik. Tu enjoy lagi nak cerita macam dia bujang, memang bujang. Ya, bini kat rumah duk tunggu nak ceritanya. Suami tiap-tiap malam keluar balik 3-4 pagi dan sebagainya. Dia apa? Mama mesti. Tak, bila buat ceritanya bawa apa? Komputer ke? Ya, iPad ke? Wi-Fi kan? Ada mama je lah. Ada orang lain tak ada. Ada mama ada ceritanya. Ada, ni dia bersama tu lah. Kawan kopi nak ceritanya. Ada main Facebook. Tu dia. Ada, main Facebook pula. Gatai pula. Itu dia. Dengan perempuan lain pula. Ada berlaku. Sampai ke bercerai kan lah. Dengan apa? Suami dia main Facebook. Itu dia. Ya, akhirnya dia kahwin dengan perempuan di Sabah. Ceritanya isteri di sini diceraikan. Itu berlaku. Ya, sebab tu lebih baik suami-suami yang pandai main Facebook ni. Mesti kena pastikan
jadi macam kisah apa dia? Mangujud dalam apa? Filem apa? Mangujud yang dibaca kisah sejarah apa? Kisah sejarah kita rupanya pernah dipilihkan apa? Baca betul tak? Si Sofi kedai dia lupa, dia tinggal buku tu. Dia pun nak tengok lah buku sejarah apa Sofi dia macam. Buka terkejut dah. Esok dia ada gambar sekolah bagian. Itu dah. Itu bahaya juga. Itu zaman Mahmud. Zaman sekarang internet. Tu dia. Abang buat apa? Dia buat kerja ni proposal. Proposal apa nak ceritanya? Semua dia download nak ceritanya. Tu dia. Kita jaga lah. Kita kata amanah. Kita boleh berinteraksi. Tapi bagaimana cara tadi? Supaya apa? Supaya kita tidak buat suatu tadi membuat suatu dosa. Itu dia. Jadi ini kewajipan tadi. Yang keduanya ialah kita sebagai bapa agama apa? Mendidik anak-anak supaya sentiasa beribadat dan berakhlak. Itu dia. Bagaimana kita nak didik? Didik ini makna proses pendidikan ini bukan sekali saja. Kita suruh dia buat jadi bagi tahu tak, dia berterusan. Itu dipanggil proses pendidikan. Sebab itu dalam kementerian kita tadi dia ada kementerian pelajaran dan pendidikan. Itu benar. Jadi mana pelajaran ni kita ajak ya. Dia bagi tahu semayang ini, semayang kita. Tapi proses pendidikan ceritanya pelajaran kita beri tapi bagaimana asuhan tadi. Diberi secara amani. Kalau kita belajar bab semayang, kena semayang. Jangan belajar bab semayang ni kita tahu tapi tak semayang. Sebab itu dia panggil proses pendidikan. Dia berlaku berterusan ceritanya dalam hidup kita. Sebab itu kita tadi ditegur dan sebagainya. Sebab itu proses tarbiyah. Kalau dalam masa dipanggil tarbiyah. Tarbiyah ni kadang-kadang datang daripada manusia. Kadang-kadang tarbiyah ni datang daripada Allah secara langsung. Sebagaimana yang Allah tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad tadi lahir dalam keadaan yatim piatu? Nabi Muhammad usia muda, usia yang sangat muda, mak ayah dah tak ada. Kemudian tu tak tentu dia, tok dia pula meninggal, mengikat buat saudara dia, ikut buat saudara dia. Berniaga, dia sebagai pengembala lembu, kambing dan ceritanya. Pengembala kambing. Ceritanya, kemudian Rasulullah berniaga. Apakah perkara ini yang ceritanya berlaku secara kita kata secara natural ataupun ada di sebaliknya. Sebab itu kita belajar sirah tadi dipanggil tashrih. Tashrih ni makna apa yang berlaku kepada Nabi dia menjadi hukum. Itu. Sebab apa yang berlaku tadi Allah menghendaki ada di sebalik itu hukum. Macam kita kata Nabi kenapa? Allah wafatkan ibu dia Aminah dalam usia dia 6 tahun. Jadi semua ni bukan perkara berlaku orang kata tak ada kena mengena dengan hukum. Ada orang nak ajar. Sebab itu kita Maulid Nabi tadi bukan sekadar nak tahu Nabi lahir 12 Rabiul Awal hari Isnin buat sahur nak ceritanya. Itu dia 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian Rasulullah wafat pun 12 Rabiul Awal juga hari Isnin juga nak ceritanya. Tahun yang ke-11 daripada hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu. Tetapi kita nak tengok tadi ialah apa yang berlaku kepada Nabi sejak Nabi dilahirkan dan Nabi dilantik menjadi Rasul sehingga wafat Nabi, semua ni ada hukum tadi untuk kita belajar. Jadi itu juga. Jadi Nabi kata ini dia, mendidik anak-anak supaya sentiasa beribadah dan berakhlak. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Adibu auladakum hubbi salasil qisam." Itu dia. Didiklah anak-anak kamu supaya dia cintakan kepada 3 sifat ini. Anak kita didik, mana kita asuh daripada kecil, kita asuh dia. Hatta dalam perut sendiri pun anak tadi, ibu tadi sudah mendidik anak dia. Dalam Islam ceritanya sebelum dia kahwin lagi dah, dia dah dididik. Nak ceritanya siapakah bakal suami dia, siapakah bakal isteri dia. Sebelum anak tu lahir tadi, Islam dah tunjuk dia punya pelan dia. Kemudian selepas dia lahir pula, bagaimana pelan tindakan tadi yang kita nak buat, itu dia. Cintakan dia dengan 3 sifat ini. Yang pertama, cintakan Nabi. Ajar dia cintakan Nabi.
Nak cinta Nabi ni lagu mana sekarang kumpul? Saya Nabi. Itu dia. Ada satu-satu. Saya sayang Allah. Takkan itu saja. Dua. Ada saya sayang Rasul. Itu dia. Jadi mana dia punya bahan tu? Ada sebut saja, tapi bahan tu mana? Yang nak sebabkan anak kita tadi cinta mengenali Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi ni orang dia. Ya, orang dia. Orang yang terpilih. Nak kitanya. Dan Nabi ni akhlak dia adalah al-Quran. Jadi dengan sebab itu kita tadi nak membaca kisah Nabi, nak bagi anak kita cinta kepada Nabi, cinta kepada orang yang hebat. Sebab apa? Sebab kalau anak kita cinta kepada orang yang hebat, dia akan mendapat kejayaan. Apa dia? Bagaimana yang dikatakan oleh syair Arab, nak kitanya fatashabbahu bil kiram. Hendaklah kamu tiru orang-orang yang mulia. Illam yakun mislahum, sekalipun kamu tidak seperti mereka. Nak tiru Nabi ini siapa? Kita tak sama, tapi tiru. Sebab apa? Orang yang hebat. Nak kitanya fa inna tashabbaha bil kiram, karena meniru orang-orang yang mulia tadi, pada dia akan mendapat kejayaan. Jadi sebab itu kita kata tadi, maulid Nabi tadi kita tengok itu dia. Sudut mana kita nak baca sirah tadi? Akhlak Nabi sebagai panglima perang, akhlak Nabi sebagai pemimpin, akhlak Nabi sebagai seorang ahli perniagaan, akhlak Nabi dalam keluarga, akhlak Nabi hubungan dia dengan isteri, lagu mana? Dengan anak dia, dengan cucu dia, lagu mana? Semua ada. Katanya itu yang kita nak mengenali Rasulullah. Tapi nanti tuan-tuan, isunya yang timbul, kita tanya bagi sama ada kita ataupun anak-anak kita di sekolah dulu ada belajar sirah tak? Sirah Nabi. Ada. Kita dulu sekolah ada tak? Kalau kita ambil SPM, ada belajar sirah. Kan? Ini subjek yang wajib kalau dalam syariat Islam, subjek sirah. Kita tak ada. Macam mana kita nak cinta Nabi? Itu yang kita jauh. Akhlak orang yang hebat. Kalau kita pun nak kaya tuan, ada politik idola dia. Kalau orang nak jadi jutawan, ada tu dia. Macam dia buat pulau buku. Macam mana tuan-tuan nak jadi jutawan senyap, bukan jutawan geger. Kalau jutawan geger orang macam ni, ini jutawan senyap. Tu dia, senyap-senyap kaya tuan-tuan. Tu dia. Ada buku dia, beli buku. Itu dia, beli buku. Tak kita punya, supaya apa? Kita pun jadi ikut pangan dia. Macam mana? Jutawan senyap. Dia orang tak tahu. Kalau jutawan mesti nak ditanya, nak berlaku. Dia kahwin. Dia kahwin masuk dalam suatu rumah, hantar belanja nak kita, hampir 1 juta mas kahwin. Hebat. Nak cerita saja. Lala orang malas balik. Kita jumpa dia. Sebab apa? Sebab bila dia masuk dalam suatu rumah ni, semua orang baca. Hebat. Tapi dia balik nak ceritanya, orang yang membaca tadi, dia kata, bila kita minta hutang tak ada kredit. Bila kahwin, nak ceritanya, boleh bagi sampai dekat 1 juta mas kahwin. Itu kena guru orang. Itu kena senyap-senyap. Macam apik bola tu. Keluar dalam metro nak kita bakal jadi jutawan. SSN semua kerja. Betul tak? Pasal apa dia geger? Orang senyap-senyap je. Betul tak? Kalau geger, apik lah tahu SSM cari. Macam mana? Lalang syarikat dia tak daftar. Nak ceritanya. Buat projek ni tak daftar syarikat dekat SSM. Nak cerita. Macam mana? Tuan-tuan menjadi jutawan, kena cari jutawan senyap. Jangan cari jutawan geger. Dia orang jadi. Jadi ini kita kata hidup cintakan Nabi, cintakan ahli keluarga Nabi. Dalam sirah lagi, kenapa kita disuruh cinta keluarga Nabi? Sebab keluarga Nabi juga orang wanita-wanita yang hebat. Siapa dia? Aminah, Abdullah, bapa dia nak cintanya. Sebelum kahwin dengan ibu cintanya adalah seorang lelaki yang apa nak cintanya, yang digilai oleh wanita-wanita penduduk di Mekah. Handsome ni Abdullah ni. Itu dia. Tapi nak kita bila dapat kepada Aminah, Allah takdirkan, maka ramailah wanita-wanita tadi yang keras. Itu dia. Dapat kepada Aminah. Aminah ni Allah pilih nak kita juga daripada kalangan orang-orang yang wanita yang hebat. Sebab itulah dia tadi Nabi SAW. Sebab itu kita baca dalam sirah tu,
Ada yang marhaban, kita dok marhaban ada. Ceritanya, dah banyak cerita-cerita tadi yang hebat. Ada sehingga nak bagi tahu kepada kita dalam kitab Ghazali yang kita baca tu ada disebut cerita falamma danas wiladati, maka tak kala Aminah tadi nak melahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia datangkan oleh Allah SWT dalam keadaan sedar, ada separuh sedar dan tidur antara di tengah-tengah tu, antara tidur dan jaga tadi tu tengah-tengah. Ceritanya wanita-wanita yang hebat. Apa dia? Iaitulah Maryam, ibu kepada Nabi Isa, Hajar, itu dia. Ada ibu kepada Nabi Allah Ismail, Asia, isteri kepada Fir'aun. Itu yang ada di sekeliling Aminah. Nah, ceritanya ada yang mana bidangnya pada ketika itu adalah ibu kepada Abdurrahman bin Auf Asy-Syifa. Itu dia yang menjadi bidang. Tapi didatangi oleh wanita-wanita tadi itu kuasa Allah. Nah, cerita mereka mengajar Aminah tadi supaya apa? Membaca doa ini ketika nak melahirkan anak. Mu'idhu bil wahid as-samad min syarri kulli dhi hasadin. Ini dia. Ya, doa tu. Doa ni bila Aminah baca, dia kata apa? Kalau baca dalam kitab Marhaban tu, dia melahirkan Rasulullah tak rasa sakit. Ya, tak rasa sakit. Nak ceritanya. Jadi doa ini boleh kita nak bagi kepada isteri-isteri kita. Ya, untuk membaca ni jika mana nak melahirkan anak, tetapi dengan syarat isteri-isteri kita tadi belum pencen lagi. Nah, kalau dah pencen, dah dapat duit KWSP, tak boleh lah. Ya, ni belum pencen lagi. Belum pencen lagi ada. Ya, insya-Allah mudah bersalin. Ya, dan insya-Allah tak sakit. Ya, ini itu bil wahid as-samad, dia lindungi akan dia. Apa dia? Nabi SAW bil wahid as-samad, dengan Tuhan yang esa, yang kepadanya tempat kita minta pertolongan. Siapa dia? Allah lah. Itu min syarri kulli dhi hasadin, daripada berlindung tadi. Ada perlindungan tadi daripada apa? Min syarri, daripada kejahatan. Ada kulli dhi hasadin, bagi tiap-tiap mereka yang ada sifat dengki. Sebab Nabi ni tuan, Allah Ta'ala beritahu wa ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi tadi ada musuh. Apa dia? Daripada manusia dan juga daripada golongan jin. Kita ni tuan dengan ingat tak ada orang dengki. Tak manusia dengki, kita golongan jin. Itu. Iblis dia tak suka tengok kita ni. Contoh mari mengajar, belajar ni pun Rasulullah beritahu, iblis ni dia akan menangis. Itu. Dia akan menangis orang-orang yang datang nak menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab pertama kerana apa? Kerana dia dah payah dan nak menggoda kita. Sebab apa? Dengan kita belajar. Kalau orang tak belajar, dia seronok. Dia bagi kita seronok, SS, syok sendiri. So, buat ibadat, seronok nak cerita ni ada. Yalah. Itu dia susah belajar. Nak cerita. Sebab apa? Dia tak suka. Tetapi tuan-tuan, Rasulullah beritahu, burung yang berterbangan di udara, ikan yang berada di lautan, maka tadi memohon kepada Allah SWT supaya apa? Diampunkan dosa orang yang menuntut ilmu. Rasulullah beritahu. Sebab itu kita datang menuntut ilmu tadi itu ibadat. Nak cerita. Burung yang ini mendoakan kepada kita, memohon, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-hambamu, ya Allah, yang mereka tadi menuntut ilmu. Allah beritahu lagi malaikat ada di dalam hadis ilmu tadi, menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, memohon keampunan bagi kita. Jadi itu dikatakan kita tak tahu, tapi diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi cinta kepada ahli keluarga Nabi, ahli keluarga mana? Yang beriman. Ada keluarga Nabi yang tak beriman. Siapa dia? Abu Lahab. Pak sekarang lagi. Bagaimana kita baca dalam kisah dia berkata, "Tiada adilah Nabi berkata." Itu Pak sekarang tu musuh kepada Nabi SAW. Itu dia. Kawan dia seorang lagi nak cerita dia, expo dia yang sama, Abu Jahal. Abu Jahal ceritanya di Isyab. Ini di antara ketua musyrikin Mekah. Itu.
Ada Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab apa dikubur Abu Lahab, Abu Jahal? Sebab itu dipanggil kunyah. Kunyah bagi mereka tadi gelaran yang Allah nak menghinakan mereka. Ada isteri dia Ummu Jamil. Ummu Jamil tu nak ceritanya, ada mak saudara sabit lah kita panggil, mak saudara sangkut. Tu dia. Ada. Sebab apa? Sebab Abu Lahab tu nak ceritanya adalah pak saudara Nabi. Ummu Jamil itu adalah isteri kepada Abu Lahab. Itu dia. Jadi itu kita baca dah. Kisah dia bagaimana penentangan Abu Lahab tadi kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Harta pangkat. Itu. Dan menyebabkan dia dengki. Ada ini kita pun betul juga. Ada orang ni nak cerita dia. Itu. Yang ketiganya ialah kita nak didik anak-anak kita tadi apa dia? Membaca Al-Quran. Sebab dengan membaca Al-Quran, anak-anak kita tadi akan dapat banyak maklumat. Itu dia. Ada maklumat-maklumat kisah umat-umat dahulu, kisah semasa dan perkara-perkara yang akan datang. Itu dia. Ada. Sebab itu kalau kita kata tadi, ada pemimpin-pemimpin Islam ceritanya, yang kata kadang-kadang pemimpin yang dikatakan apa? Pemikiran dia melampaui masa. Ada. Kita puji pemimpin ni, itu depan ada. Sebenarnya itu kaedah Al-Quran. Al-Quran dah beri panduan dah. Itu dia cara berfikir tadi nak kita. Sebab itu dalam Islam tadi fikir jauh lagi. Bukan setakat kita kata bubuh tahun-tahun tertentu 20 apa dah. Di akhirat. Sampai akhirat. Bila kita fikir sampai akhirat, tuan-tuan nak ceritanya dunia kita selamat. Tapi kalau kita fikir setakat dunia saja nak ceritanya, dunia pun belum tentu selamat. Akhirat jadi punau. Sebab itu Nabi tadi pemikirannya melangkau zaman. Sebab apa? Sebab maklumat dalam Al-Quran Allah beritahu perkara yang akan datang yang akan berlaku nak ceritanya, bagaimana persiapan kita tadi yang Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu dia. Apa dia? Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah diri kamu. Apakah persediaan yang telah kamu buat untuk hari ini? Mana ada pelan tadi. Nabi ingatkan kepada kita. Jadi dengan Al-Quran tadi itu kita dapat baca. Anak-anak kita pun baca sebab dalam Al-Quran tadi ada ayat-ayat hukum, ada ayat-ayat peringatan, basyirah, berita gembira bagi orang mukmin, berita ancaman bagi orang yang kafir, yang ingkar. Itu dia. Kemudian dalam Al-Quran ini banyak kisah-kisah. Itu dia. Kisah-kisah ni sebab itu orang-orang yang filem ni orang barat, dia orang mengambil dalam Al-Quran, dalam kitab Injil kisah-kisah. Sebab itu mereka membuat filem tadi berdasarkan kepada kisah-kisah yang disebut dalam Alkitab. Kisah para nabi, kisah apa nak ceritanya. Banyak kan nak ceritanya. Kalau orang tadi buat filem, cerita-cerita yang membina tadi, insya-Allah. Tapi hari ini cerita-cerita tadi banyak yang tidak meneruskan kepada kekuatan keimanan kita kepada Allah. Hari ini cerita hantu. Banyak cerita-cerita seram. Jadi orang jadi seram bukan takut tak Tuhan, takut tak hantu. Itu. Bukan budak-budak dia, bapak budak pun takut. Tu. Sini tuan okeylah duduk sini. Tak juga. Tak kuat sini pun tak tahulah ada kawasan dia. Sebab ni kawasan hutan. Dulu macam Istana Negara hari ni pun nak cerita Istana Negara pun panas lagi. Tu. Tak boleh nak duduk sebab apa? Ada tuan lama tu. Dia duduk lagi. Tu. Istana Negara yang lama tu pun macam tu juga. Kawan saya cerita dia dapat projek di sana ceritanya, tu nampak lagi tu orang tak ada sekolah jalan. Dan sekarang ni Istana Negara yang kawal ceritanya 1,200 orang. Tu. Termasuk tentera, kaki tangan dan sebagainya, selama 1,200 orang. Memang panas untuk kita. Buat gym. Gym pula, itu dia. Buat pula kat tempat dia. Marah tak kawan tu. Lepas tu pula kalau nak suruh dia keluar, buatlah cara elok. Beritahu kami nak duduk sini, hampir cari tak PPR lain. Atur dia. Barulah dia suruh sikit. Ini tak ada tempat dia. Itu dia kata, nak halau aku. Tapi tak sediakan pasangan yang cukup. Jadi aku tak boleh buat apa lah. Aku duduk sini lah. Nak kena panggil lah orang-orang. Itu dia. Tapi itulah yang berlaku. Jadi ini kita kata Al-Quran semua.
bagaimana kita nak merawat tadi. Ya, dan sebagainya ada belajar. Ya, yang belajar ada semua. Kita tak payah pergi buat ke rumah untuk belajar. Ya, belajar cari buku dan kita ada ayat-ayat Quran tadi. Ya, yang boleh membantu kita untuk menghadapi kes-kes yang sebenarnya begini. Ya, jadi kita jangan buntu. Kita yang ada. Sebab tu anak-anak kita tadi belajar ini dia. Al-Quran, belajar hukum hakam dia, halal, haram, dosa, pahala yang tersebut ni. Ya, dia belajar kalau dalam bab dengan kita anak-anak tadi dia belajar bagaimana dia nak menjaga mak ayah dia. Al-Quran yang jadi dengan sebab itulah Nabi kata, ketahuilah olehmu semua kamu adalah penjaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu ini adalah pemimpin. Rasulullah kata. Dan tiap-tiap pemimpin mas'ulun akan ditanya terhadap orang di bawah itu dia apa dia di bawah mereka akan ditanya. Kalau kita sebagai suami dan isteri anak-anak kita, kita sebagai isteri yang ditanya bagaimana kita tadi dalam kehidupan suami isteri, kita sebagai isteri kita dah melaksanakan hak suami tadi, dan kita sebagai anak-anak bagaimana. Ini nak kita ada kes betul tak? Apa nak bunuh mak dia sendiri tu dia apa dia kata dia hilang nak kita sampai mak dia tak kenal ada apa nak bunuh ubud nak bunuh mak dia itu baru ubud, ada yang dah bunuh dah tak ubud dah bunuh dia ubudnya pergi lagi kita ini yang dah bunuh ada dah sembilan pun ada dah kita baru panggil. Jadi Rasulullah kata apa? Pemerintah yang memerintah rakyatnya bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Sebab apa? Sebab rakyat ni anggap sebagai anak. Sebab itu tak kira hak anak orang kafir ke, hak anak orang Islam ke. Kalau kita duduk sebagai pemerintah, kena jaga. Jangan kita kata ni anak orang kafir dan tak boleh buat itu. Sebab apa? Sebab mereka tadi adalah di bawah tanggungjawab pemerintah. Kita juga pemerintah kalau bak kahwin pula. Nak kita kalaulah sekarang ni ramai kes-kes perzinahan pula. Bagaimana pihak pemerintah tadi nak mencari satu jalan nak kita bagaimana nak jadikan pemuda-pemudi tadi supaya mereka berkahwin jangan berzina. Lecet pula nak ceritanya ada yang kerja macam ni, kerja bilang gaji bawah, pendapatan $1,200 ke bawah, bila masa nak kumpul tu dia. Berbela motor RSX ke itu pun nak cerita kadang-kadang berbelah tu miss. Itu dah. Mu nak belah sebulan dah berapa dah? Nak beli? Kalau LC135 pun nak cerita kan sebulan tengoklah berapa kita bayar down payment. Kalau down payment tinggi tak apa bulan-bulan kena. Kalau zero down payment kan $300 lebih dah tu. Gaji berapa? $10. Ya udah. Makan lagi. Ya udah. Itu bayar motor, minyak dia. Bukan boleh buat air. Ya udah. Lepas tu nak bagi mak lagi, nak sewa rumah lagi. Cinta ni. Bagaimana? Itu dia. Ini semua kena ada. Jadi bila ada nak cerita bagaimana? Betul Pak Mentah tadi, dia boleh gunakan Baitul Mal tadi. Duit Baitul Mal. Untuk memberikan tawaran kita kepada pemuda dan pemudi tadi yang mereka tadi supaya mereka berkahwin. Bagaimana? Kalau di wilayah tempat dia bagi tawaran ni nak ceritanya boleh buat permohonan RM5,000 untuk lelaki, RM5,000 untuk perempuan. Mana RM10,000 lah. Orang tu ada tapi di Jabatan Agama nak ceritanya wilayah Islam tak tahu. Islam ada juga tapi dia punya imam tu saya tak tahu. Dan jadi daripada sahabat saya di Jambi kata RM5,000. Bawah gaji dia RM1,200. Perempuan ni tak ada. Tapi kalau kita dekat PTR pun tak apa. Tuan-tuan ni nak ceritanya juga sekarang sempit. Kemudian gaji pun nak cerita boleh buat tu. Berapa ribu ceritanya itu dia. Tapi yang dia orang macam mana? Kerja hilang. Nak ceritanya itu dia. Nak kahwin. Kadang-kadang mak pula nak hantar mahal-mahal. Mana dia pun nak jaga kumpul. Itu dia. Mak pun tekan sangat pula. Kita satu yang anak lari dekat Siam tu. Pasal tekan tak setuju buat
perempuan ni nak kena bayar ni, kawan tu dah tak lah. Sudah lah, tak boleh dah nak ceritanya. Akhirnya bawa lari ke Siam. Itu, ya tak? Siam kat Indonesia itu dia. Ya tak? Bawa lari kan kahwin di sana. Bila kahwin di sana, barulah muak tadi. Ya tak? Pergilah panjat TV3. Sudah bagi tahu anak lari apa semua tak? Itu dia. Barulah duduk dalam apa dan nanti TV3. Sudah baliklah. Ya tak? Ibu sedih-sedih. Itu dia ayah sakit. Ceritanya janganlah tunggu balik. Ya, baru dia nak. Sudah masa dulu dia nak kahwin nak ceritanya dia. Ya tak? Buat. Kita bukan kata apa nak cerita ini benda yang berlaku. Ya, sebab itu tadi boleh mohon kita ada orang yang boleh kita tunjuk jalan. Kalau kawan-kawan kita pemuda-pemuda yang nak kahwin tak ada minat ceritanya, bagi mereka supaya pergi di bagaimana wilayah. Ya tak? 5,000, 5,000 dah 10,000 dah. Boleh. Tapi kalau buat kahwin secara kelompok, ceritanya dia bagi 3,000, 3,000. Sudah. Kalau tak kelompok 5,000. Kan? Ya. Untuk yang mereka belum kahwin. Yang dah kahwin? No. Dah. Dah faham lah. Betul-betul dengar ni, saya bagi tahu ni untuk jangan. Kan? Kalau keadaan ini boleh. Yang pendapatan itu, kalau kamu dah ini keadaan ni takut berlaku tingkat apa, dia berguna. Kan? Dia kurang dia. Isi maksudnya. InsyaAllah. Kalau kita betul-betul niat tadi, ada untuk menjaga kehormatan kita tadi daripada terjebak dalam kesinaan, insyaAllah Allah akan bantu. Jadi apa lagi? Kita seorang lelaki menjadi penjaga terhadap keluarganya dan dia bertanggungjawab terhadap mereka. Isteri bertanggungjawab terhadap rumah suami dan anak-anaknya. Isteri, ya, dari isteri solehah ni bukan mudah, tapi mudah kalau kita tahu.
suami. Ya, begitu juga dengan anak-anak tadi. Jadi dengan sebab itu, isteri tadi yang solehah ialah isteri solehah tadi ialah isteri yang berilmu. Sebab apa? Sebab kita nak tingkatkan, upgradekan kita ni, nak duduk sebagai isteri yang solehah tadi, dia mesti ada proses. Itu. Kerana didikan. Sebab itu kita kata tadi, didikan dia daripada rumah mak ayah dia dulu. Bagaimana mak ayah dia membina dia, membentuk akhlak dia. Sehingga selepas tu dia berkahwin dan beranak pinak, dia pula akan menjadi ibu tadi untuk mendidik anak-anak tadi sebagai arkitek. Ibu itu dia kata ibu tadi nak kitanya tangan yang Rasulullah kata yang menghayun buai tadi ialah tangan yang boleh menggegarkan negara. Bagaimana dia hayun sampai melambung ke? Apa maknanya? Perumpamaan, kehebatan itu terletak kepada ibu tadi mendidik. Masuk itu sama daripada ayah dan tanggungjawab. Dan kemudian seorang hamba bertanggungjawab terhadap harta tuan, dan dia bertanggungjawab terhadap. Ketahuilah, Rasulullah kata, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya mengenai orang di bawah jagaan kamu. Kita akan ditanya esok di akhirat nanti amanah kita, bagaimana kita menguruskan. Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Banyak. Jadi kita pelihara tadi dengan peraturan agama. Kita merancang keluarga kita tadi supaya anak isteri kita tadi mengikut ajaran agama. Itu perancangan kita. Kita boleh aturkan kita itu. Jadi saya nak bagi, apakah tadi hak-hak anak tadi? Kitanya hak anak tadi, kitanya ada 17 perkara. Sebagai tambahan. 2 perkara sebelum dia dilahirkan, 15 perkara selepas anak itu dilahirkan. Betul. 2 perkara sebelum dia dilahirkan tadi ialah kita sebagai bakal ayah, bakal suami ataupun bakal isteri, tugas kita apa dia sebelum kahwin tadi? Kita kena cari ibu bagi anak tadi. Anak tadi tak ada lagi tu, tapi kita dah ada perancangan dah mencari, ikhtiar kita mencari ibu tadi dan tadi ibu yang beragama, ibu yang tahu halal haram, dosa pahala. Itu kan. Jadi ini kita kata tadi yang beragama. Kita ibu isteri kita tadi, pasangan dia waful mungkin dan mempunyai akhlak yang baik. Wa bi'atin ma'rufin, yang dia tadi datang daripada environment, suasana yang baik. Rumah tangga, mak ayah dia, bagaimana mak ayah dia tadi kalau orang yang beragama, dia akan didik anak yang beragama. Esok kalau kita dapat isteri macam tu, mudah sikit kerja. Mudah kerja tuan-tuan, tak beban sangat. Sebab apa? Dia dah faham kan? Ini kalau tak tahu buat semayang pun semua, kita suami nak ajar tuan-tuan, Allah kerja lagi masa tu, dia dah masak. Itu dia. Jadi kita balik pun nak letih, minta abang ajar lah buat semayang, kita tahu semayang ni. Itu dia, abang marah-marah cek je. Tak semayang, tapi abang tak tunjuk macam mana cara nak semayang. Itu dia, cek tak pakai tudung. Jadi agama suruh pakai tudung, wajib kita jaga aurat. Abang suruh cek pakai tudung, abang tak beli tudung. Bagaimana cek nak pakai tudung? Ini semua akan ditanya oleh Allah SWT. Kita kena beritahu kepada isteri kita kenapa kita wajib menutup aurat. Macam anak-anak kita lah, adik, kita kakak, kenapa kakak kena tutup aurat? Bagi tahu usia dia tu sekolah rendah lagi, kenapa? Sebab dia akan naik sekolah menengah. Kenapa? Ini orang pakai tudung nak ceritanya fashion. Pergi sekolah dia pakai tudung. Itu dia keluar pakai sekolah, belum sampai rumah keluar pakai sekolah. Habis dah. Jadi dia orang pakai tadi apa kefahaman yang dia faham tentang menutup aurat. Dia anggap benda tu rambut dia aurat nak kita ni. Lain tidak. Itu yang macam-macam fashion tu. Pakai tudung, dia sebab jin. Sebab janji baru pinjam setan. Pakai tudung
itu dia kemeja pula, ketat pula, t-shirt dia pakai dengan pendek pula, lepas tu pakai sebelah jean pula yang jenis jean londek tu dia tak? Bukan jenis jean yang okey pakai tu, jean yang jenis londek tu ya, yang nampak tulang-tulang belakang tu itu dia sperma ada ni dia nak cerita ya. Itu dia tak usah malu ya, tamat-tamat dia akan melawak kita. Jadi kena bagi anak kita faham ya, masalah aurat kena cerita kepada dia, adik dah akil balik kenapa aurat tadi wajib nak cerita, kena ajak kan. So dia tahu siapakah dia mahram dia, orang-orang yang boleh adik tudahkan aurat itu batas dia lagu mana, kenapa tak boleh dengan lelaki ni, tak boleh salam apa semua, kenapa kita ya tak? Ini kan adik nak keluar dari rumah nak cerita pakaian lagu mana dari segi aurat, kalau di rumah tak apa kenapa kita ya tak? Sebab apa? Besok dia nak ditanya ya tak? Kita balik ditanya kita apa tadi. Jadi yang keduanya apa dia? Hak tadi, hak huruf hayat, hak anak-anak tadi untuk hidup. Sebab itu dalam Islam tadi dia memberikan kita panduan dalam masalah pengguguran. Tak boleh sewenang-wenang seorang perempuan tadi menggugurkan kandungan dia tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh Islam. Ya, siapa yang berlaku dalam begini? Dia dah mula terlanjur. Dan bila dia terlanjur nak ceritanya, dia malu. Ya, jadi kandungan tadi semakin besar, apa dia nak buat? Dia gugur. Gugur tuan-tuan nak ceritanya. Dia tak bawa dia punya slide. Itu dia nak ceritanya. Ya, apa dia? Gugur tuan-tuan ada pernah di Malaysia ni, dia kumpul nak cerita bagaimana seksanya nak menggugurkan kandungan tadi. Ya, dia pergi kat klinik tu, tak mau klinik ni kena bayar juga. Dia buat macam mana doktor tu? Ya, dia masukkan nak ceritanya besi tadi ya, di dalam itu dah ya, laluan tadi. Baby tadi dia ambil tu nak ceritanya dia tukam tu sampai hancur kepala baby tu, dia tarik. Ya, saya tengok tu ya Allah tak sanggup dah. Ya, itu buku tu nanti tak masuk besi tu. Doktor yang bukan Islam dia masuk tu nak ceritanya dia tarik. Dia bagi pecah tu, dia nak tarik kepala baby tu sampai pecah. Kalau jadi ingat senang tak? Sebab itu dari Islam dia jaga. Kalau tak orang tadi melakukan zina, dia ambil dan sebagainya, anak tadi ada hak dia untuk hidup. Tak boleh kita nak bunuh dia tanpa itu hak dia. Ya, Islam ajar bagaimana kita nak membetulkan balik keadaan itu. Ya, sebab itu dalam Islam dia ada hukum anak kandung, hukum anak tiri, hukum anak angkat, hukum anak susuan, hukum anak buangan, dan hukum anak wanita. Ya, jangan kita ni akhirnya pula nak gugurkan yang lelaki kita tergugurkan. Ingat tidak? Ya, tanggung seksual dengan kita ni. Jadi akhirnya kita akhirnya dah besar semua. Esok nak kahwin ada anak. Ya, macam ini pun wanita jadian pun ada tuan-tuan, bukan orang minyak di Bogor. Ya, wanita jadian pun ada sekarang ni. Ya, apa dia buat pernikahan, dia nak datang buat data 20,000, 50,000. Dia nak buang dia punya sepepak lelaki tu nak jadi perempuan pula, ada pula. Ada puluhan ribu nak ceritanya. Semua package nak ceritanya dia bagi diskaun dah 70,000. Ya, ada wanita jadian. Ya, sebab tu kita kata tadi. Kalau yang jenis tu habis dah, sistem peranakan dia habis dah. Kena dah dirapih, hancurkan kita. Esok kalau dia kahwin tuan-tuan, payahlah nak anak. Ya, sebab itu kita kata Islam dulu. Kalau dah belajar bertaubat kepada Allah, bagaimana cara kita nak settlekan masalah ini? Islam bagaimana? Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya, iaitulah selepas anak itu dilahirkan. Tadi sebelum, tapi selepas. Macam tak ada, ini dia punya listing dia untuk tugasan kita. Apa dia? Bila anak itu dilahirkan, dia banyak kualifikasi, tapi disebut hanya beberapa saja. Kalau ni, kalau nak tengok banyak tu tuan-tuan buka dalam kitab Tarbiyah Aulad di Islam. Pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam, Syekh Abdullah Nasir. Itu dia pinduan seorang ulama di Beirut. Nanti tahunya dia mengarah kitab tadi. Ada Tarbiyah Aulad di Islam. Pendidikan anak-anak menurut kacamata Islam. Jadi di antaranya bila anak itu dilahirkan,
Apa tugas orang ini? Namakan anak-anak itu dengan nama yang baik. Itu ada nama yang baik. Nah, kitanya itu dia. Ada nama yang baik tadi ialah nama yang disandarkan kepada Allah Taala. Itu dia. Ada seperti Abdul Rahman. Itu dia. Dengan Abdul Rahman dia tentang anak kita. Abdul Rahman. Itu dia. Ada orang pun nama nak bagi baik pula Allah. Ada. Aku lagi itu. Ada. Bukanlah Allah. Tapi dia tak boleh haram. Itu pun nama anak kita Allah. Allah bin Muhammad. Sudah berapa orang? Allah bin anak kita dengan dirofatkan. Apa dia? Abdullah. Apalah. Nah, kita juga Rahman. Rahman itu sifat Allah. Jadi dirofatkan dengan nama tu yang comel, buku Abdul Rahman. Ya, Abdul Rahim. Itu dia. Buku nama anak kita ya. Tu tak tahu. Kami tak pandangan. Nama-nama para anbiya kitanya, nama-nama wali Allah, nama-nama ada pejuang-pejuang Islam. Itu dia. Jangan cari nama-nama yang orang-orang yang menentang Allah SWT. Ada nak tahu itu nama anak Fir'aun. Ada Fir'aun bin Muhammad. Itu dia. Ada orang lagi apa? Muhammad Hitler. Muhammad Hitler. Itu dia. Anak apa pelakon awal Hitler. Ada apa? Muhammad Hitler. Ada. Jadi Hitler tak Hitlernya kita tahu siapa dia. Ada. Jerman punya apa? Hitlernya. Jadi bukan apa dia itu lah. Ada. Pilih Hitlernya nama-nama yang memberikan makna yang baik pada anak-anak. Ini buku nama Rosnina. Ada Rosnina. Zina. Nah Hitlernya. Ada. Kalau Zainah lain. Itu dia. Zina perhiasan. Ya, itu dia. Jadi kita melihat tengok nama-nama yang baik. Contohnya nama Quran pun tengok tak. Ya, tadi sebut nanti kita nama awal-awal dalam surah Al-Quran. Apa dia? Siti Baqarah. Ya, Siti Baqarah. Baqarah nak bawa Siti Nurhalizah. Ya, Baqarah tu lekuk dina. Ini boleh tahu tak? Ya, nama-nama tu. Yang keduanya ialah khitan. Itu dia. Khitan tadi anak-anak kita jangan lupa khitannya dia. Tak? Jangan bagi sampai dah besar tak dah berjanggut. Itu dia. Satu doktor tengok pening lah. Itu dia. Tak? Doktor tengok pun takut. Doktor lari. Tak? Yang kita tadi bagi lelaki tadi adalah wajib dalam mazhab Syafi'i, wajib khitan bagi lelaki. Adapun bagi perempuan tadi hanya sunat saja. Tak? Tapi nak pun nak kitanya kenalah sebab ada hikmah dia. Itu dia. Karena di antara hikmah-hikmahnya tak nak bagi dia galak sangat, galak lenting. Itu dia lah. Bagi galak lenting bahaya. Jadi sunat sikit. Nah kitanya perempuan dia sunat tak macam lelaki. Itu dia. Karena biasa orang waktu sunat tadi kita dia mana anak-anak kita lah. Jangan lupa. Untuk sakit bapak lupa kalau nak ikankan dia dah besar agung dah. Betul dia. Baru ingat. Besar-besar lah kita ni pasal apa semayang yang besar kanak-kanak. Banyak juga. Kenaklah lagu mana? Ayah tak sunatkan saya. Untuk saya duduk besar kanak-kanak. Saya tanya. Itulah dia dah besar lah. Dia duduk besar kanak-kanak lagi. Dan kemudian apa lagi? Iaitulah disunatkan kita azan. Itu dah. Azan pada 5 anak tadi ketika anak itu dilahirkan. Itu dia. Dan dikatakan diazankan pada telinga kanan. Itu dia. Dan iqamah pada telinga kiri. Azan. Kan? Itu dia. Anak bayi tadi kemudian iqamah. Intinya adalah kita baca dari kalimah-kalimah tadi supaya anak kita tadi awal-awal kalimah tadi dia telah mendengar kalimah tauhid. Itu dia. Nah, ini ada setengah bapak malu nak azan. Ya, dia sah pula tak boleh. Jadi itulah macam tahlil lah. Tahlil itu sah je kata imam. Itu kan. Dia sendiri tak boleh dia nak tahlil. Kalau dia baca je lah. Itu je. Takut orang tak sampai. Bacaan tak betul. Kena betul kan? Kenapa sampai bila bacaan tu tak betul? Tapi kalau kita takut nak baca tu, nak kita habis yang jadi imam semayang tu. Kenapa? Itu maknanya kita tak latih. Jadi bila tak latih kita tak confident. Bila kita tak confident, pertamanya nak ceritanya bacaan kita betul ke tidak?
Kalau kita tak betul, kita tak perbaiki, maka sembahyang kita bagaimana? Lalu kita kena latih cari buku. Nak bagi proof kan bacaan kita sepuang-puang Fatihah. Sebab Fatihah wajib. Jadi kalau kita dah betul ada buku confident tuan-tuan. Tolak ya depan. Ini tolak depan belakang. Tolak depan belakang. Apa ni? Confident. Kita kena ambil kita. Dan kemudian apa lagi disebut akikah. Kan ini tugasan akikah tadi. Kenapa ada hikmah tuan-tuan? Bukan Nabi suruh begitu saja, ada hikmah. Sebalik kalau tersebut tidak, kita cari lagi disebut tengkah dia. Kemudian anak tadi dinasabkan kepada ayah dia, dibintikan. Itu anak kandung. Kalau anak tinggi tak boleh nak nasabkan. Anak angkat pun tak boleh kita nak bintikan kepada bapa angkat. Tidak, haram hukum dia. Kita melainkan anak kandung. Itu nak mengenal identiti. Sebab apa? Sebab anak kandung ini yang dibintikan kepada kita bukan saja ayah dia, ayah kandung dia kenal, mak dia, tetapi juga dia akan mewarisi harta ayah dia dan ibu dia. Ya, masalah perwalian, masalah aurat, masalah harta dan sebagainya dia tadi. Ya, sebab anak angkat tak boleh. Kita ada menerima pusaka bapa angkat tadi. Walaupun dia dibintikan nama tu dia kata itu ni, tidak, tapi mesti nasab dia bukan anak kandung. Ini memang. Kemudian apa dia hak anak-anak tadi? Hak burung ke Allah. Apa dia? Susuan. Ibu tadi. Dan bagi susu ke anak kita tadi, niat nak kita bukan apa, pertama nak itu sunat. Itu kedua ni bila kita buat, kalau tadi nak kita ini insya-Allah. Anak tadi dia akan sampai terbesar sifat dia manja dengan ibu. Sebab apa? Sebab masa kecil tadi nak kita diberikan susu ibu tadi. Kita anak. Ya. Jadi sebab itu kita kata susu ibu tadi beri. Dia ada dalam susu ibu yang pertama tu dia panggil apa? Nak ceritanya antibody yang paling kuat. Itu dia. Beri kepada anak tadi. Dan kemudian apa hak anak-anak lagi? Al-hanu alaihim. Dalam ibu bapa tadi kita kasih dan sayang kepada anak. Ya. Kasih itu bagaimana? Tidak kepada Nabi. Dan kasih kita laksanakan perintah agama, didik dia dengan agama. Kalau kita kasih, kita kata kita kasih, kita didik dia macam anak Sazali, itu bukan tanda sayang. Ya, tetapi kita letakkan dia ke arah kebinasaan. Ya, itu lebih Islam ajarkan ni. Dan kemudian apa lagi nak ajar anak tadi? Islam suruh. Di antara lagi ialah kita tadi naklah menunjukkan contoh ikutan yang baik kepada anak-anak. Bagaimana kita belajar lah. Ada skill dia apa semua. Kemudian cara kita nak ada apa nak kitanya anak-anak tadi tunjukkan akhlak kita. Ada ajar dia ada dan Islam ajar banyak dalam kitab bagian itu dan banyak dalam baca. Ini kalau tak ada Islam tradisional, Islam tradisional tercari tak tahu pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam. Dan apa dia? Apa nasib? Itu dia membuat. Jadi kita cari dari pemerintah masih lagi di dari sisi. Dan carilah caranya kena ada Pak Umar kita. Dan kami sambil kita boleh mengangkat ini anak-anak kita dan kita insya-Allah buatkan masa kita baca apa? Kita baca taklim ke apa lah 5 minit, 10 minit baca lah lepas main subuh anak-anak tu ya, kita pun bisa dengar dah baca nanti kita sampai lagi insyaAllah banyak benda yang kita akan dapat. Dan kemudian apa dia? Hak anak-anak lagi kita kena sensitif nak kitanya ialah kita naklah mencari bagi mereka itu penjaga orang yang nak jaga anak kita tadi. Siapa dia? Kita cari kawan-kawan yang salihah. Kemudian kalau kita kata hari ini kita bekerja sibuk nak cakap anak kita tu nak letak kat mana dia orang nak jaga. Kemudian nak hidup ke. Kemudian ataupun tempat-tempat pusat asuhan ke. Dari mana? Ini dipanggil ikhtiar. Kalau kita tak ambil perhatian benda-benda macam ni, nanti kita lah kita pergi kerja ni. Dia berperhati. Budak-budak ni dia berperhati. Dia tengok siapa ada yang kecil tu jaga dia nak kita ni. Itu dia. Pernah berlaku nak ceritanya dalam sepupu saya punya pulang yang ditanya
Akhirnya apa? Budak tadi slang Indonesia. Nak cakap dengan mak ayah dia cakap Indonesia. Sebab apa tu? Lainlah yang budak baru ni Nuradi Ismail tu. Dia accident di hospital. Elok cakap Korea. Korea dengan Mandarin. Itu dia. Mak dia company tak pernah dia belajar. Dia tiba-tiba boleh cakap Korea. Gimana ni? Lepas tu pula cakap Melayu dia tak sama dah macam Melayu. Slang Cina. Baik tak tuan-tuan? Baik minta mana keadaan? Yang tak kena. Ini kuasa Allah. Allah nak tengok kita kekuasaan yang tertunjuk benda-benda yang kulit. Dia cakap Korea ni memang betul. Bukan dia yang berapa, betul. Kalau orang kena rasuk lain. Orang kena rasuk jin masuk nak cerita ya. Tengoklah jin mana yang masuk. Kalau jin India yang agama Hindu, dia cakap Tamil. Kalau yang jenis Kristian pula, dia akan cakap bahasa Inggeris. Tapi anak-anak kita hari ni tuan-tuan, yang berlaku anak-anak orang Islam, dia pergi sekolah, nak ambil kuasa, ada jin bahasa Inggeris. Sekarang ni dia gunakan, pergi jumpa Tok Bomo, beli jin bahasa Inggeris untuk jawab soalan bahasa Inggeris. Gunakan sirik saja. Satu sirik itu penggunaan dia RM350. Dia beli itu, bila nak periksa, jin nak tolong jawab. Pasal jin tu, jin mau putih. Allah macam-macam juga. Anak-anak sekolah ada yang main jin pun ada dengan duit coin. Dan kita spiritism, dia pujuk duit tu, akhirnya kena histeria. Semua ni banyak kerja-kerja yang orang kata bercanggah dengan agama. Macam pokok kepala babi ke apa dekat masjid tuan-tuan. Dia ada beberapa perkara yang saya tengok. Perkara ni nak ceritanya, dia nama Kohut. Itu dia. Yang keduanya, dua perkara tadi. Yang keduanya sama ada orang yang buang tadi dia belajar ilmu sihir. Sebab orang kalau belajar ilmu sihir, dia akan buat sesuatu yang Allah benci. Kalau Quran tadi dia nak bagi ilmu sihir dia menjadi, Iblis tadi nak bantu, jin tadi nak bantu, dia kena buat. Apa dia? Jin atau Quran, cari Quran dengan najis. Ada kes yang berlaku di Kedah, ada Tok Ar-Ratin cerita, nak ceritanya dia berak di mimbar masjid. Berak. Sebab apa? Dia nak belajar pun. Nak bagi dia kena buat benda-benda macam tu. Dia berak nak cerita hari Jumaat tu, Pak Imam kena. Hampir tuan. Marah dah Pak Imam nak pergi semayang Jumaat dah tangguh dah. Apa nak bersih tu? Bau nak ceritanya. Siapa lah punya ni, akhirnya Pak Imam tadi minta semua jemaah tadi buat solat hajat. Buat solat hajat tuan. Kalau kenalkan kita punya akhir yang mak dia datang. Baru tahu anak dia selama ni kita tak boleh berak. Kalau tak boleh berak, sakit tuan. Kalau tuan tak boleh kentut pun macam mana rasa? 10 hari tak kentut. Tak boleh berak. Akhirnya selama dia kata Pak Imam tadi yang besar di dalam ini, dia minta maaf kepada Haji Ma'at, minta maaf balik kepada semua. Bukan kepada saya saja. Malu pun nak buat macam mana? Ada buat lagu. Akhirnya minta maaf semua, ciptanya barulah 22 hari besar. Tapi tak lama terbuat pendidikan. Ni kerja-kerja anak-anak orang Islam, kadang-kadang macam-macam ni boleh buat. Kalau bagi dia dia benar-benar yang bagi timbul marah. Sama ada dua, sama ada dia belajar ilmu sihir ataupun diprovokasi benda ni. Nak timbulkan masalah perkauman. Tapi yang buat tu nak cipta minta mana tu orang berlaku juga. Yang buat itu orang Cina, orang Melayu. Ini pula kita kata ni kenapa? Atau kita belajar macam-macam. Belajar sihir apa semua nak cipta benda yang haram kita belajar. Tapi itulah sebab apa? Nak dapat sebab kita ni nak boleh hebat, nak bagi orang tunduk kepada kita. Apa yang berlaku dekat mana? Gunung. Dia mana tadi? Kalau tak tahu nak cepat masalah tuan. Okey apa? Tengok apa? Tak ada pelan-pelan dah senang. Tinggal saja. Keputusannya kali ini umat Islam kita boleh jauh daripada agama. Anak-anak kita tak tahu. Itu yang main poin-poin itu macam tu juga. Seperti kita. Dia bawa main kat sekolah.
muncul. Buat akhirnya semua benda misteri. Jadi enggak tadi juga keadaan kosong dibuatkan. Dan kemudian apa dia? Taklim lima solat. Itu distinction. Kalau kita ni taklim lima solat, kewajiban kita ajarkan anak-anak kita sembahyang. Suruh mereka mengerjakan sembahyang dan Nabi kata pukullah mereka apabila mereka sampai umur 10 tahun. Dan kalau tak sembahyang, total. Jadi ini surah beritahu kepada kita. Jadi caranya surah kata kita boleh didik dia tadi dengan ajak dia mari ke masjid ke surah training dia. Itu dia. Jadi bila dia nak mari ke sunat 7 tahun surah kata umur 7 tahun lah 4-5 tahun tu jangan lah. Sebab apa? Sebab takut nanti dia mengganggu. Pesanan tadi 7 tahun tadi kita buat ada soft dia ni dia beritahu pandu dia nak kita juga jangan kita bukakan dia gigit di mata. Kalau mabak nak cerita ni bising. Budak-budak nak ada bising. Kalau orang tua bising kalau budak pun gigit tu ke mana? Budak-budak tu pandai dia. Tapi kita kena itu dia ajak dia mari. Suruh biasakan dia. Tapi bila tak biasakan dia tak susah kata budak-budak 7 tahun anak remaja pun tak mari tuan. Dia subuh semua nak tengok test kita tengok subuh di sini. Tuan tahu lah subuh di sini. Berapa ramai yang veteran, berapa ramai yang remaja. Veteran pun berapa je yang ada. Nak ceritanya itu pun veteran perang yang ada. Veteran yang tak perang tak tahu. Habis lingkup. Nak cerita ni. Sebab apa ini kekuatan. Nak cerita nak tengok kekuatan suatu karya tadi, tengok semayang doa dia. Disebut oleh tadi nak tengok sesuatu kekuatan tadi suatu karya kampung tadi kita tengok kekuatan solat subuh tadi bagi maaf banyak ramai ke tak ramai kalau ramai alhamdulillah kalau lebih macam semayang Jumaat tu yang baru dibuat di Kerajaan lah itu pun hari maulid ya. Kalau hari tak maulid tak tahu lah imam yang siap itu imam milad siap lepas tu kaki tangan tu berapa makan kemudian anak bapak perbelanjaan itu dia. Kemudian kita besarkan dia di atas adat Islam. Bagaimana pada suasana ada kita nak didik tadi dengan cara agama. Kemudian jangan kita membeza-bezakan di antara anak lelaki dan perempuan. Bagaimana kemudian kita kena ajarkan anak-anak kita buat pusaka. Itu dia. Ajarkan anak-anak kita buat kesultanan sultan. Kerana Nabi tadi suruh kita tadi jangan anak kita tadi kita tak latih dia dari segi kekuatan fizikal. Sebab tu Nabi semua tadi dalam bidang sultan sunnah Nabi tadi apa dia Rasulullah kata ta'limihim as-sibaha wa rimay. Ajarkan anak-anak kita berenang. Presiden ada pokok 16 dia ada kolam renang kan. Sini tak ada, sini ada. Ada. Renang kat atas tu dia lah. Padang. Merah tu belajar. Berarti dia 16.